Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Muhammad Shahabuddin, Presiden Republik Rakyat Bangladesh dan Kerajaan serta Rakyat Republik Rakyat Bangladesh bersempena dengan Hari Kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh. Pentingnya mendidik diri untuk menjadi umat yang baik melalui penjagaan solat, memperbaiki amalan harian serta meneladani akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berpandukan ajaran Al-Quran. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam ceramah khas sempena sambutan Nuzul Al-Quran Jabatan Majlis Mesyuarat. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Lela Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis. Juga bersempena sambutan Nuzul Al-Quran, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei RB petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran di Masjid Kampung Pelambaian. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi RB. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi RB. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya kemarin mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Diadakan di kementerian berkenaan. Acara dikendalikan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Pengisian acara ceramah khas bertajuk Jangan Renggangkan Hidup dengan Al-Quran dan penyampaian derma kepada 30 anak yatim dari warga kementerian berkenaan. Lebih RM2,500,000 diperuntukkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bagi agihan zakat wang tunai kepada asnaf fakir miskin dan mu'alaf menjelang Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Peruntukan tersebut diambil daripada hasil kutipan zakat fitrah dan zakat harta tahun 2024. Petang kemarin diadakan majlis penyampaian agihan zakat wang tunai kepada 112 orang penerima dari daerah Brunei dan Muara. Diadakan di Masjid As-Salam, Kampung Junjungan, ia diselajurkan dengan majlis iftar. Penyerahan agihan zakat wang tunai disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halihwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam. Pada majlis tersebut, lebih RM36,500 agihan zakat wang tunai diserahkan. Agihan zakat wang tunai itu juga akan dikreditkan ke akaun-akaun bank penerima yang lain sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri. Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Maryam kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian derma. Majlis sempena sambutan Nuzul Al-Quran itu berlangsung di Surau Pusat berkenaan Kampung Bengkurong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 47 penerima terdiri daripada anak-anak yatim, kanak-kanak kurang bernasib baik dan ibu tunggal.
Sumbangan antaranya daripada Kedutaan Republik Rakyat China di negara ini yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Zhou Jianguo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China. Tujuh belas anak berkeperluan khas diraikan pada majlis berbuka puasa bersama keluarga berkeperluan khas. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di sebuah hotel di Gadong. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengarah Otoriti Petroleum Negara Brunei Darussalam menyerahkan sumbangan kepada anak-anak berkeperluan khas. Dianjurkan oleh Otoriti Petroleum NBD dengan kerjasama The Impian Project, majlis merupakan salah satu inisiatif kempen Give Back otoriti tersebut sempena ulang tahun ke-5 penubuhannya. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar petang kemarin menganjurkan World Quran Hour. Majlis berlangsung di Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisikan dengan bacaan dan tadabbur surah As-Saf. World Quran Hour merupakan salah satu acara global dan Masjid Rashidah Sadatul Bolkiah merupakan salah satu hos bagi negara Brunei Darussalam. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sofina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Mengetuai rombongan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Dua 20 individu berumur antara 18 hingga 52 tahun ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan jumlah rampasan sebanyak 19.33 gram syabu. Penahanan dibuat hasil operasi Arsahil 2 oleh Biro Kawalan Narkotik BKN dengan kerjasama Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja pada 18 Mac 2025. Operasi yang melibatkan 164 anggota menumpukan kepada pengedar dan pengguna dadah di kawasan rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong. Ia adalah operasi susulan yang telah dijalankan pada bulan Jun dan Julai tahun lalu. Turut dirampas alat perkakas yang diubah suai untuk menyalahgunakan dadah. Satu unit telefon bimbit dipercayai digunakan dalam menjalankan aktiviti pengedaran dadah dan peralatan dipercayai digunakan untuk membungkus dadah seperti alat timbangan digital, plastik lut sinar kosong dan gunting. Salah seorang yang ditangkap akan turut disiasat di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas boleh membawa hukuman maksima 20 tahun penjara dan 15 sebatan dan hukuman minima 5 tahun penjara dan 5 sebatan. Individu terbabit adalah tangkapan berulang dan mempunyai kes yang masih menunggu proses pendakwaan. Hasil pemeriksaan di tempat kejadian, pelbagai barang tegahan juga ditemui termasuk beberapa karton rokok elektronik vape dan jus vape. Kes tersebut telah diserahkan kepada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja untuk siasatan selanjutnya. Operasi berkenaan merupakan salah satu usaha BKN
dalam pembasmian kegiatan jenayah dadah di kawasan RPN Kampung Bukit Beruang yang dikenal pasti sebagai salah satu hotspot jenayah dadah di daerah Tutong. BKN ingin menegaskan bahawa pihaknya akan terus menjalankan tugas-tugas pembenterasan dadah dengan menyasarkan pengguna dadah tegar yang telah menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan penduduk setempat. BKN ingin menekankan pendirian toleransi sifar terhadap jenayah dadah dan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas sesiapa sahaja yang didapati terlibat dengan penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Anggaran Penduduk Negara Brunei Darussalam bagi tahun 2024 mencatatkan jumlah penduduk seramai 455,500 orang berbanding 450,500 orang pada tahun 2023. Ini menunjukkan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 1.1% sama seperti tahun 2023. Jumlah penduduk pada tahun 2024 terdiri daripada 240,700 orang lelaki dan 214,800 orang perempuan. Nisbah jantina ialah 112.1 orang lelaki bagi setiap 100 orang perempuan. Rakyat Brunei menyumbang bahagian terbesar sebanyak 346,500 orang. Manakala bahagian penduduk tetap dan penduduk sementara masing-masing 26,300 orang dan 82,700 orang. Daerah Brunei dan Muara mempunyai bilangan penduduk tertinggi diikuti daerah Blaid, daerah Tutong dan daerah Temborong. Dari perspektif taburan umur, kira-kira 19.9% daripada jumlah penduduk berumur di bawah 15 tahun, 72.8% berumur 15 ke 64 tahun dan 7.3% berumur 65 tahun dan ke atas. Umur penengah pada tahun 2024 adalah 32.4 tahun berbanding 32.5 tahun pada tahun 2023. Bangsa Melayu merupakan komuniti terbesar di negara ini dengan agihan 73.7% daripada jumlah penduduk. Bangsa Cina dan lain-lain bangsa masing-masing merangkumi 7.6% dan 16.7% daripada jumlah penduduk. Laporan Anggaran Penduduk 2024 boleh didapati di laman sesawang JPES. Pusat Dakwah Islamiah mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bersempena bulan Ramadan. Majlis berlangsung petang kemarin di Rumah Kegiatan Ugama Kampung Berbuluh. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis disertai oleh 35 peserta terdiri daripada penduduk Kampung Berbuluh. Majlis juga bertujuan menanamkan keimanan yang kukuh kepada para mu'allaf terhadap Al-Quran. Hengi Industries Sdn Bhd mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sebagai menandakan sempurnanya bacaan Al-Quran sempena bulan Ramadan. 79 kaki tangan Hengi Industries diraikan pada majlis tersebut yang berlangsung di Masjid Az-Zakirin, Rancangan Perumahan Negara Kampung Meragang. Juga diselajurkan penyampaian sebuah meja bulat dan 10 kerusi sebagai wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan. 8 buah keluarga yang memerlukan di keempat-empat daerah menerima sumbangan berupa barang keperluan rumah dan wang. Sumbangan tersebut merupakan kempen derma yang diungkayakan oleh Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDAC. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Arif Raden Safi'i bin Raden Mas Basyuni, pengerusi BDAC. Inisiatif merupakan sebahagian daripada usaha tanggungjawab sosial korporatnya untuk memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan.
Ia juga dihasrat untuk menggalakkan semangat positif dan kerjasama dalam kalangan kaki tangan selaras dengan matlamat BDSC yang lebih luas dalam mengamalkan nilai integriti dan sokongan kepada masyarakat. Go Mamam, platform e-dagang terkemuka Brunei melancarkan perkongsian mereka secara rasmi dengan Patimetrics Global Inovasi PGI Data iaitu penyedia penyelesaian transformasi digital dari Indonesia. Di samping itu, data PGI juga akan bekerjasama rapat dengan Vonage rakan kongsi penyepaduan untuk memastikan penyepaduan yang lancar bagi aplikasi Go Mamam baharu. Kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan aplikasi Go Mamam, menambah baik pengalaman untuk pelanggan, perniagaan dan kaki tangan. Dengan memanfaatkan data besar, aplikasi Go Mamam akan menjadi lebih mesra pengguna sesuai dengan keperluan pengguna. Pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan yang tidak halal. Peringatan itu dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah selepas bahagian kawalan makanan halal menerima aduan mengenai 2 produk makanan. Produk layered treat without the cheat prism matcha jenama MyProtein keluaran The Heart Group THG Nutrition Limited United Kingdom disahkan mengandungi kolagen daripada haiwan lembu yang sumber dan status halalnya diragui memandangkan produk tersebut tiada pengiktirafan halal daripada Badan Pensijilan Halal yang diiktiraf. Sementara itu, biskut jenama Tim Tam keluaran Anode Biscuit Limited Australia didapati dikilang dan diproses menggunakan peralatan yang sama dengan produk yang mengandungi daging tidak halal. Oleh demikian, bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah memaklumkan kepada pemilik perniagaan yang menjual produk-produk makanan keluaran syarikat-syarikat berkenaan untuk segera mengasingkan dan menjualnya di ruangan yang tidak terdedah kepada orang awam. Sebuah syarikat dikenakan kompaun selepas didapati melanggar Akta Kesalahan Rampaian 2021. Syarikat Nur Sabrina Sdn Bhd dikenakan kompaun RM1,000 oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong atas kesalahan melonggokkan sampah di tempat awam. Syarikat tersebut dikehendaki menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Jika gagal membayar denda, syarikat tersebut boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya, boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Sukan skuad bola sepak negara Brunei Darussalam memulakan saingan peringkat kumpulan B bagi kelayakan Piala Asia 2027 awal pagi tadi. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Saud bin Abdul Rahman Qatar, skuad negara tewas 0-5 kepada Lubnan. Selain Lubnan, skuad negara diletakkan dalam kumpulan B bersama Yaman dan Bhutan.